Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam waktu sayang. Yang berhormat Saudara Datuk Amar Ketua Sultan Hambas, Timbalan Ketua Negeri Sarawak. Yang berhormat Datuk Seri Profesor Datuk Sim Pujian, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, yang juga menjalani kerja untuk melihat DBKU. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Abu Bakar, Pimpinan Setiausaha Kerajaan Negeri. Berbahagia Datuk Lee Hong Seng, Datuk Bandar Kuching Selatan, serta yang berbahagia Datuk Junaidi bin Haji Ridwan, Datuk Bandar Kuching Utara, ahli-ahli yang berhormat, seluruhnya ahli-ahli Dewan DBKU, serta ahli Majlis MBKS, setiausaha staf kementerian, saudara Kaunselor Menteri, seluruhnya tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada MBKS dan juga DBKU dan seluruh warga Kuching sebenar 32 tahun. Kuching sudah mencapai status bandaraya. Tahniah dan syabas kepada warga Kuching. Saya amat bersyukur kerana pagi ini saya dapat bersama-sama meraihkan Hari Bandaraya yang ke-32. Walaupun kita meraihnya dalam keadaan yang sederhana, sebabkan kita semua hendaklah akur kepada protokol dan SOP ketika kita sedang menghadapi COVID-19. Walaupun kerajaan negeri Sarawak bersama-sama dengan Kerajaan Persekutuan berusaha sedaya upaya untuk menangani jangkitan virus corona, kita belum lagi selamat sepenuhnya. Malah di mana kita tahu bahawa daerah Kuching telah kembali kepada status merah. Bukan bermakna saudara yang menggunakan baju merah menandakan kita merah, tetapi keadaannya ialah kita dalam keadaan daripada kuning ke merah. Dan sebab itulah saya menyeru supaya kita jangan mengambil ringan dengan SOP yang telah diarahkan oleh pihak Jawatankuasa Bencana Negeri. Kita mempunyai SOP kita sendiri, di mana ia boleh memberikan satu keadaan yang tidak selesa kepada rakyat, khasnya Bandaraya Kuching dan juga Samarahan. Tetapi kita hendaklah berkorban demi untuk menjaga keselamatan rakan-rakan kita yang lain. Yang penting kita mestilah selamat, keluarga kita selamat, dan juga masyarakat kita selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berasa bertuah kerana Bandaraya Kuching selama 32 tahun telah mengalami banyak perubahan. Bukan saja di BKU atau MBKS, tetapi juga Padawan pun mendapat kesannya. Ini bermakna bahawa Bandaraya Kuching telah
berubah dengan bukti pantas dengan pembangunan perumahan, pembangunan komersial dan juga tempat rekreasi. Tapi yang penting ialah kita dapat mewujudkan suasana di mana warga Bandaraya Kuching dapat berinteraksi dan seterusnya mempunyai satu keadaan perpaduan yang betul mantap. As you know, we are undergoing a transformation towards the digital economy, and the development of our city cannot be isolated from our effort to transform towards that economy. And therefore, it has been the intention of the state government and the DPS to build what we call smart city in Sarawak, particularly the capital city of Kuching. When you talk about smart city, there are certain components that are very important in our transformation program. There are, number one, there must be adequate water supply, meaning utilities are there for the commercial houses, for the investors, as well as for the citizens. And also, having said about water supply, there must be a short of electricity supply. And then I think we will do our part, because power is in the hands of Sarawakian after we have taken over Bakun. Meaning electricity now in the hands of Sarawakian. I was very fortunate. 3 months after I became your chief minister, I managed to get Bakun from the federal government owned by Sarawak today. Number 3, the city authorities must have well-managed sanitation, including solid waste management. Then, the city must also have efficient urban mobility and public transport. That is why under our long-term plan for Kuching, we are considering to have what we call autonomous rapid system, where our public transport will be efficient. And today our state government has reduced the fare of buses. You only pay 1 ringgit, you can go anywhere you want, and the rest is paid by DPS government. We are also giving free school bus service to our citizens in the city. And then we will extend it to other areas, into Samarahan, Sibu, Miri, and Bintulu. And that will give us efficient urban mobility and public transport that are stored in the main data. And I'm sure both MBKS and DBKU will have convergence of data in terms of public transport as well as the other amenities. The other component which is also important is affordable housing, especially for the poor. And our government has a long-term policy on urban housing, especially after the pandemic COVID-19. We want to establish a very comfortable and convenient housing, including the design of our houses. As you know, if the family is living in a very small apartment, it may lead to space problem, and that will give rise to problem as a result of infectious disease like COVID-19. The other component of smart cities are
good governance, especially e-governance and citizenship participation. There must be interaction and understand both the one. You have your own apps, and through the apps you can pass information to our citizens, and this will give rise to sort of collaboration between the citizen and the two authorities. The other component for a smart city is sustainable environment, meaning there must be balance between space for recreation as well as for sporting events, and that will provide spaces for people to interact. And above all, the other component is safety and security of citizens, especially women, children, and the elderly. As you know, we are facing COVID-19, and therefore we have to emphasize under the smart cities development the question of health and sanitation. Ladies and gentlemen, this needs a lot of investment. Therefore, the state government will collaborate with the private sector in order to provide this environment to our citizens. Inilah apa yang disebut sebagai bandar pintar. Kerana kita mesti mempunyai komponen-komponen yang akan memberi suasana yang baik kepada para warga Kuching. Selain daripada itu, di sini saya ingin nak umumkan bahawa kerajaan negeri mempunyai hasrat untuk rejuvenate Kuching. Ada sebahagian daripada kawasan di bandaraya di PKU dan juga MBKS akan dibangunkan semula di bawah renewable program. Kita sebenarnya sudah mempunyai plan jangka panjang master plan, dan pembangunan ini akan melibatkan bukan saja pihak bandaraya tetapi juga sektor swasta. Banyak kawasan kita yang boleh kita bangunkan tanpa menjejaskan kawasan tradisi. Umpamanya Padungan, kita nak rejuvenate Padungan, dan ini akan melibatkan pihak swasta supaya kita mempunyai satu bandaraya yang moden. Di samping kita mengekalkan kawasan-kawasan tradisi kita yang harus juga diberi facelift. Kalau tidak, kita ada bangunan lama tetapi teruk, tak becat, hitam-hitam, dan ini akan tidak meminat orang untuk datang ke bandaraya Kuching. Sebab itu kerajaan ada mempunyai plan jangka panjang. Di samping itu, kita akan mengubah kawasan-kawasan yang strategik sebagai modern commercial area supaya LRT pun dapat melintasi kawasan tersebut. Begitu juga dengan pihak kawasan sebahagian daripada DBKU. Ini akan kita laksanakan dalam masa 5 tahun akan datang. Dan sebab itu maka penting bagi kita mempunyai kerajaan yang mempunyai vision, far-sightedness, at the same time you know how to transform your city as a modern city, dan ini akan memberikan asas untuk ekonomi kita bergerak, khasnya dalam sektor perkhidmatan dan juga sektor pelancongan. People will visit your city when your city are clean and also attractive. And this is part and parcel of our development in Kuching. Of course, we have a very important asset, the people themselves.
who are very friendly. Sarawakian are friendly people and has been the model as mentioned by federal leaders. Actually, Menteri Perpaduan Negara menyatakan bahawa Sarawak mestilah dicontohi dari sudut perpaduan dan kerjasama, hingga beliau hendak mengukakan bagaimana uniform operate kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. She want to present that how we mingle though we are of different religious faith. Akhir sekali saya mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Bandaraya Kuching yang ke-32 tahun, dan kepada Datuk Bandar kita, kedua-dua Datuk Bandar, kita doakan supaya mereka berdua dapat menguruskan dengan baik dan seterusnya dapat mengubahkan pembangunan di bandaraya mengikut kehendak kerajaan negeri. Sebenarnya dari sudut digital kita we are ahead of other states, and they refer to us for certain guidance in terms of our technology. Dan dari sudut itu saya rasa bahawa pelaburan akan datang ke Sarawak. For this area, MBKS and the BKU, particularly MBKS, there is already an interest by one Japanese company to expand the operation in Samajaya, and that involved investment of USD 5 billion. That is about 20 billion. That will give employment opportunities. Of course, once the people with high salary, they will have their cars, and that will congest our road. And therefore, we must have a very good long-term plan in terms of our transportation. Dengan itu sekali lagi saya ucap tahniah dan selamat menjaya kepada MBKS dan juga DBKU. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.